Okey, selamat sejahtera pelajar-pelajar semua. Jadi hari ini cikgu nak mengajar berkenaan dengan topik 2 topik 2 iaitu faktor dan gandaan. Okey, subtopik pertama adalah faktor. Okey, mari kita mula dengan faktor. Okey, apa itu faktor? Okey, faktor ni senang saja kalau nak buat faktor. Okey, apa yang kamu perlu faham adalah contoh soalan yang diberi carikan ataupun senaraikan faktor bagi 12. Faktor bagi 12. Tuliskan nombor yang diberi sebagai ini Tengok sini ada 12 kan. So kamu buat seperti ini. Okey, dalam bentuk T ataupun cikgu panggil sebagai tulang ikan lah. Okey. 12. So kita mula dengan nombor 1. 1 kali berapa dapat 12? 1 kali 12. Okey, seterusnya 2. 2 kali berapa dapat 12? 2 kali 6. Lepas 2 adalah nombor 3. 3 kali berapa dapat 12? 4. Okey, lepas 4 adalah 5. Betul tak? Lepas 4 adalah 5. Lepas 3 adalah 4. Tapi kalau kamu tengok 4 dah sampai di belah kanan. Jadi kamu tak perlu ulang tulis 4 sekali lagi Jadi kamu terus buat U-turn di sini dan berhenti. Okey, jawapan kamu dah selesai. Kamu cuma ambil nombor-nombor yang dah kamu tulis. 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Selesai. Ini adalah faktor-faktor bagi 12. Katakan kamu rasa tak tahulah cikgu 2 kali berapa dapat 12. Tak ada masalah, kamu masih boleh gunakan kalkulator. 12 kamu tekanlah bahagi dengan 1 sama dengan 12. Tulis nombor yang kamu dapat di sini. Kemudian 12 bahagi dengan 2 berapa? 6. Tulislah nombornya di sini. Okey. Bila kamu terus cuba, katakan jawapan di sini kamu dapat dalam bentuk perpuluhan, maka jawapan tu tak boleh diterima. Contoh katakan kamu nak terus sambung di sini dengan 5. 12 bahagi 5 kan? Jawapan dia tak kisahlah berapa kat depan dan belakang, tapi ada perpuluhan. Selagi dia dah ada perpuluhan kat sini, kita terus batalkan jawapan ni. Jawapan ni tak mungkin ada di sini. Tak mungkin jadi faktor bagi nombor 12. Faktor maksudnya dia tak boleh ada nombor perpuluhan bila kita bahagi. Okey, jadi jawapan bagi faktor buat 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Faham? Okey, itu sahaja untuk faktor. Seterusnya kita ada faktor sepunya Faktor sepunya. Apakah itu faktor sepunya? Bila kamu dah faham faktor, sekarang kita boleh tengok faktor sepunya lah. Tengok perkataan dia pun sama kan, faktor-faktor. Cuma ada satu benda tambahan kat belakang ni, sepunya. Apa tu sepunya? Sepunya dalam bahasa Melayu adalah samalah yang sama. Contoh soalan, nyatakan faktor sepunya bagi 12 dan 18. So kamu tulislah secara asing-asing Ini 12, buat faktor secara individual, secara asing. Sini 12, sini 18. Soalannya adalah cari faktor sepunya bagi 12 dan 18. Jadi kamu buat untuk 12 satu tulang ikan, 18 di tepi satu lagi tulang ikan. Kita mula seperti biasa dengan 1. 1 kali 12 dapat 12, 2 kali 6 dapat 12, 3 kali 4 dapat 12. Nombor seterus selepas 3 adalah 4. 4 dah pun dia ada belah kanan. Jadi kamu tak perlu tulis lagi 4 di bawah. Kamu terus U-turn di situ. Kamu akan dapat jawapan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ini simbol dan yang cikgu tulis. Okey. Kemudian kita buat untuk 18. 1 kali 18, 18. 2 kali 9, 3 kali dengan berapa? 3 kali 6. 4 kali berapa? Oh, cikgu tak tahulah 4 kali berapa. Okey, bahagilah kat tepi. Okey, bila kamu dah tekan kalkulator, jawapannya berada dalam bentuk perpuluhan. Boleh tak kamu ambil 4 di sini? Tak boleh Ada je perpuluhan, kamu cancel. Lepas tu kamu bahagi dengan 5. 18 bahagi dengan 5. Ada lagi perpuluhan. Tak boleh. Seterusnya adalah nombor lepas 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya adalah nombor 6. Tapi kalau kamu tengok nombor 6 dah muncul di belah kanan. Jadi kamu berhenti. Terus U-turn, kamu akan dapat jawapan sudah. Jawapannya adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18 kan. Jawapan yang kamu terima adalah baik kalau kamu tulis di bawah jawapan yang tadi. Okey, supaya kita dapat bandingkan kedua-dua jawapan. 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Kan?
Okey, sekarang kita tengok dia nak sepunya ya. Sepunya maksudnya adalah sama. Jadi kamu ambil lah 1, 2, 3, 4 ada ke? Alah, 4 tak ada kat bawah. Jadi tak boleh. 6, 9 tak ada kat atas. 12, 18 tak boleh. Jadi jawapan bagi faktor sepunyanya. Faktor sepunya bagi nombor 12 dan 18 adalah 1, 2, 3 dan 6. Selesai. Okey. Itu adalah faktor sepunya. Seterusnya kita turun lagi. Lepas faktor sepunya, kita ada faktor sepunya terbesar ya. Faktor sepunya terbesar ataupun kita panggil sebagai FSTB. Okey, ini adalah FSTB ataupun faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terbesar jawapannya datang dari mana? Tengok, dengan menggunakan faktor. Okey, cara faktor yang sama kita buat di sini, tapi disebabkan dia ada perkataan sepunya tambahan di sebelah, kita buat secara asing. Kalau dia bagi 2 nombor, kita buat untuk 2 nombor secara berasingan. Kalau dia suruh cari faktor sepunya untuk 3 atau 4 nombor dan seterusnya, kita buatlah asing-asing. 1, 1, 1, 1. Kemudian kita tulis jawapannya di bawah Okey, terus tulis di bawah dan bandingkan yang mana sama dalam kesemua soalan diberi. Kalau ada 3 nombor, sini kamu tulis jawapan pertama, jawapan kedua, jawapan ketiga. Dalam ketiga jawapan perlu ada nombor yang sama. Kalau tak ada dalam satu row ni, kamu batal. Tak boleh terima masuk Okey, di sini hanya ada 2 barisan. Jadi kita cuma tengok dalam 2. Katakan soalan dia ada 3 nombor dan kamu ada 3 barisan jawapan. Okey, sini ada 1, sini ada 1, sini ada 1. Contoh, sini ada 6, sini ada 6 dan row ketiga tiada 6. Tapi dah ada 2 dah cikgu, banyak tu. Tak, 3 kena ada Okey. Seterusnya kita pergi kepada faktor sepunya terbesar. Okey, kalau ini turun ke sini, ini pula turun ke sini. Daripada jawapan yang kamu buat ini, bolehlah kita cari faktor sepunya yang terbesar. Itu je. Okey, FSTB ada 3 kaedah kita nak buat. Kaedah pertama adalah kaedah penyenaraian. Kaedah penyenaraian adalah yang ini. Okey, nanti kita tengok macam mana Nombor 2, kita ada kaedah pembahagian berulang ataupun kita panggil sebagai kaedah algoritma. Yang ketiga adalah kaedah apa lagi? Kaedah pemfaktoran perdana. Kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kaedah pemfaktoran perdana nanti kita tengok. Pembahagian berulang pun tengok nanti. Okey, sekarang kita nak buat kaedah penyenaraian dulu. Kaedah penyenaraian paling senang, tapi bukan dalam setiap soalan kita boleh aplikasikan yang ni Kadang-kadang kalau nombornya terlalu besar, susah sikit. Okey, kita tengok macam mana Okey, mana soalan cikgu? Dah ada 3 kaedah, soalan pula tak ada. Okey, FSTB bagi cari FSTB bagi. Okey, kita ambil soalan yang sama bagi 12 dan 18. Macam nak buat? Kalau kaedah penyenaraian, inilah kaedah penyenaraian Okey, buat macam tadi. Buat asing-asing 12, 18. Cari faktor, tulis jawapan. Cari faktor, tulis jawapan. Cari yang sama sebab dia ada perkataan faktor, dia ada sepunya. Maka masih perlu cari yang sama. Jawapan yang sama di sini adalah 1, 2, 3 dan 6. Tapi apa yang berbeza di sini, ada satu lagi perkataan tambahan, iaitu terbesar. Daripada jawapan yang diberi, apa jawapan yang terbesar? 6. Jadi jawapan bagi FSTB bagi 12 dan 18 adalah 6. Selesai. Okey, itulah kaedah penyenaraian. Bagaimana dengan kaedah pembahagian berulang ataupun algoritma? Okey, ini kaedah yang famous profesional sikit. Kalau dah semakin kau besar tu, kita guna kaedah ni lah. Okey, kaedah lain kurang popular sikit kot. Okey, dengan menggunakan soalan yang sama cikgu tunjuk macam nak buat pembahagian berulang ataupun kaedah algoritma. Okey, mari kita tengok. Cikgu letak satu garis dulu. Okey. Tak cantik garisan dia. Okey. Okey, mari kita tengok. Ini kaedah penyenaraian. Ini kaedah pertama Ini kaedah kedua. 12,18. Tulis sebegini Kemudian kamu ada pembahagian berulang kan? So, ini adalah simbol bahagi. Okey, untuk pembahagian berulang ataupun algoritma, kita letak tanda ini dan di sini kita perlu bahagikan dengan nombor-nombor perdana sahaja. Okey, tak boleh letak nombor-nombor lain. Kita nak guna hanya nombor perdana. Okey, sebenarnya kita mula daripada yang kecil lah sampai ke besar. Okey. Sekarang
Apa tu nombor perdana cikgu? Dah lupa. Apa tu nombor perdana? Dah lupa kan? Okey, tak apa. Kita buat ulang kaji sikit Okey, just senaraikan semua nombor-nombor yang kita tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semualah nombor kan? Ada banyak nombor kan? Sampai berapa yang kamu nak. Cikgu hanya nak tunjuk apa itu nombor perdana. Okey, nombor perdana. 1 automatik kamu cancel. Nombor perdana paling kecil adalah nombor 2. Okey, seterusnya kita cek nombor 3. Okey, kita belah 2. Apa yang kita buat dengan belah 2 ni? Sama macam tadi kita nak buat pemfaktoran. Okey, benda yang kita buat tulang ikan tadi tak semestinya buat bentuk ni. Kalau kamu nak belah sebegini pun boleh je. Okey, 1 kali 18 18, 2 kali 9 18, 3 kali 6 18, dapat juga jawapan yang sama. Boleh. Okey, macam ni pun boleh. Mana-mana pun boleh Okey. Yang penting cara buat dia dengan jawapan yang betul. Okey, macam mana kamu buat? Boleh je. Okey, 3 kita pecah. 1 kali 3 adalah 3. Betul? Ada tak lagi nombor lain yang boleh menghasilkan nombor 3? Tak ada. Jadi, kita ada 1 dan kita ada diri sendiri, 3. So, nombor perdana adalah nombor yang boleh bahagi dengan 1 dan diri sendiri. Contoh Perdana Menteri. Berapa Perdana Menteri setiap negara ada? Okey, contoh Malaysia. Kita ada 1 je Perdana Menteri kan? So, 1 Perdana Menteri je. Okey, diri sendiri je. Faham? Okey. Kalau ada nombor lain dekat bawah, itu bukan perdana. Contoh yang ni kita tengok untuk 4 pula. 1 kali 4, 4. Betul? Kemudian apa lagi boleh menghasilkan 4? Lepas 1 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Ada orang asing kat sini. Bila ada orang yang lebih daripada yang row pertama ini, maka kita akan cancelkan nombor ini. Ini bukan perdana. Faham Seterusnya kita ada 5. Kita belah. 1 kali 5 adalah 5. Ada lagi tak nombor lain? Tak ada. Jadi ini adalah perdana. Ni perdana, ni perdana. Okey, kita belah 6 sekarang. Kita belah 6. 1 kali 6, 6. Ada nombor lain? 6. Lepas 1 adalah 2. 2 kali berapa? 6. 3. Okey, katakan kamu dah lupa ni berapa. Tak payah fikir banyak. Tahu je ada nombor lain, kamu terus cancel. Tak payah fikir banyak. Okey, 1 kali 7. 7 tak ada nombor lain. Ini adalah perdana. Okey, yang ni 1 kali 8. 2 kali. Tak ingatlah cikgu. Tak apalah, ada je nombor lain kat bawah. Terus kamu cancel. Tak payah fikir banyak. Okey, begitulah cari nombor-nombor perdana. Dan seterusnya lah kamu buat sendiri. Okey, nombor perdana, nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan diri sendiri. Perdana Menteri hanya 1 Perdana Menteri setiap negara. 1 dan diri sendiri. Okey. Okey, sekarang kita mula dengan satu nombor perdana. Yang kecil lah selalunya. Kita ambil kecil. Yang mana kecil? 2, kemudian 3. Okey, 12, 18. Dua-dua nombor ni untuk mencari FSTB, dua-dua nombor mesti boleh dibahagi dengan satu nombor tanpa meninggalkan apa-apa baki. Okey, 12, 18. Katakan kita nak ambil 2 kan? Okey, contohlah cikgu tak tahu boleh bahagi ke tidak. Kita letak dulu. 12 bahagi 2 berapa? 6, betul? 18 bahagi 2, 9. Okey, tak ada baki. Cantik. Seterusnya, cikgu nak letak 2 balik. 6 bahagi 2, 3. 9 bahagi 2, alamak ada perpuluhan. Jadi, kita tak boleh ambil 2 kat sini. Okey, kita kena ambil, carilah nombor lain yang boleh masuk di sini. Katakan 3. 6 bahagi 3, 2. 9 bahagi 3, 3. Selesailah. Kan? Dah habis. Sekarang kita ada 2 dan 3. Mana nombor yang dua-dua ni boleh dibahagi lagi tanpa meninggalkan baki? Ada tak? Kalau kamu bahagi dengan 2, ini boleh bahagi. Tapi ini tak boleh bahagi. Kalau kamu nak bahagi dengan 3, okay, ini tak boleh bahagi. Tapi ini boleh bahagi. Maka dah habis dah lah. Kan? Okay, biarkan begitu sahaja. Kita just ambil nombor di sisi ini. 2 kali 3. Jawapannya berapa? 6. Sama tak tadi kaedah penyenaraian? Ini kaedah algoritma. Sama sahaja jawapan. Jawapan tiada beza. Ni macam contoh kita nak makan nasi. Kita makan nasi dengan menggunakan sudu. Kita boleh juga guna tangan. Kita boleh juga guna chopstick. Ada pelbagai cara untuk makan nasi. Tapi kadang-kadang tu dalam soalan dia minta, saya tak nak kamu makan dengan menggunakan tangan. Saya nak tengok bagaimana anda boleh makan menggunakan chopstick. Jadi kamu kena tunjuklah cara makan dengan kaedah yang diminta, kan? Begitu juga. Jadi sebab tu bukan tahu macam nak selesaikan saja, tapi setiap kaedah pun penting juga, ya. Dan yang ketiga,
kaedah pemfaktoran perdana. Macam mana buat kaedah pemfaktoran perdana? Okey, kita tengok kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kita nak ambil contoh soalan yang sama ke? Boleh Okey, kita ada 12. Okey, kita akan belah 12. Senang saja pemfaktoran perdana. Kita ada 12 dan 18 kan, buat asing-asing. Okey. Berapa kali berapa dapat 12? Nama pun perdana. Jadi tolong jangan letak 1 di dalam cabang dia. Okey. Kena mula dengan jangan kamu terkeliru dengan tadi cikgu kata kena mula dengan 1. Tak, ini lain pula cerita. Okey. Ini cerita pemfaktoran perdana, kamu kena guna hanya nombor perdana. Okey, apa nombor perdana paling kecil? 2 kan? So, katakan kamu tak nak mula dengan 2. Cikgu saya nak 3. Tak apalah, gunalah 3. 3 kali berapa 12? Kalau kamu tak tahu, tekan kalkulator. 12 bahagi 3. Kamu akan dapat 4. Ada lagi tak kamu boleh belah sini? Kalau kamu belah, kamu akan dapat 1 dengan 3. Kita tak nak tengok muka 1. Tolong lupakan 1. Dah kita tak boleh pecah, bulatkan di sini. Ini nombor terakhir untuk pokok ni, cabangan ni. Okey, 4 kita boleh belah. Nak mula dengan 1 ke? Tak. Ingat pemfaktoran perdana jangan mula dengan 1. 2 kali 2. Ada lagi tak boleh belah? Tak boleh. Yang paling kecil dah 2. Bila dia dah sampai nombor perdana 2, 3, 5, 7, jangan cuba pecahkan dia. Memang tak boleh pecah. Okey? Kita ada 3, kita ada 2, kita ada 2. Okey? Jawapannya adalah untuk 12, 3 kali 2 kali 2. Okey. Untuk 18 kita pecah juga. Cikgu saya tak boleh fikir nombor perdana apa kat depan ni. Saya nak ambil 9 kali 2. Tak apalah. Ambil lah. Tapi 9 kat sini boleh pecah lagi. Apa kali apa dapat 9? Jangan bagi tahu 1 kali 9 ya. 3 kali 3. Okey, pilih nombor perdana sahaja. Dah tak boleh pecah dah perdana 3 ni, bulatkan. 2 pun adalah perdana kecil, bulatkan habis. 18 sama dengan berapa? 3 kali cara penulisan dia ada special sikit. Kamu kena cari masukkan nombor dalam rumah yang dah tertera di atas. Jangan masuk macam mana orang kata, jangan campur aduk dengan bukan kaum kerabat dia. Ini kaum kerabat 3 boleh masuk 1 row yang sama. Sini ada 2, kamu nak masukkan 3 di bawah 2, tak boleh. Okey. Sini pun 2, nak masuk di bawah 3, di bawah 2 ni, tak boleh. Tolong buka yang baru dekat sini. Okey, kamu letak kali kat situ, cukup sekali letak. 3 akan datang kat sini. Buka rumah baru. Buka row baru. Okey, 3 dah. Ada lagi 2. 2 dah ada dah kat depan ada 2 rumah. Pilihlah mana-mana rumah yang nak. Nak letak sini pun boleh, sini pun boleh. Katakan cikgu nak letak kat sini, letak kali 1. Okey, sini kosong Sini pun kosong. Kan? Kita tengok setiap rumah. Rumah mana yang berisi? Kalau ada 2 row, 2-2 kena berisi. Kalau ada 3 row, 3-3 kena berisi. Dan nombor yang isi padat itu sahaja yang kita kena ambil. Okey, nombor yang isi padat. Ini isi penuh kan? So kita ambil 3. Jangan kamu kali macam ni. Ambil sekali, turun 3. Ambil sekali, turun 2. Ni tak boleh turun sebab kosong 1. Ini tak boleh turun sebab ada rumah yang kosong. So 3 dengan 2 ni kita kali. 3 kali 2 adalah 6. Ini kaedah pemfaktoran perdana. Tada, kamu dapat 6 untuk kaedah penyenaraian di atas, 6 untuk pembahagian berulang atau algoritma, 6 untuk pemfaktoran perdana. Habis. Alah, tak nampak ya? Habis So, inilah cara nak buat. Ada lagi satu benda yang cikgu nak ajar yang lari sikit. Dia ada kaitan dengan faktor dan juga nombor perdana, ataupun kita panggil sebagai faktor perdana. Apakah itu faktor perdana? Okey, faktor macam biasa kamu buat faktor ni, tapi dia juga melibatkan nombor perdana. Macam mana nak buat faktor perdana? Okey. Jadi contoh soalan nyatakan faktor perdana bagi tunggu jap, cikgu cari satu soalan. Faktor perdana faktor perdana cari senaraikan semua faktor perdana bagi 72.
ataupun nak ambil nombor yang sama. Okeylah, kita ambil nombor yang sama. Semua kita ambil nombor yang sama kan. 18. Okey, senaraikan faktor perdana bagi 18. Macam nak buat faktor perdana ya? Macam nak buat faktor, macam nak buat perdana. Kita nak mula dengan faktor kan nombor perdana. Kalau nak buat faktor perdana, tak ada apa clue dekat situ. Faktor lah seperti biasa. Okey, kita pisahkan. 1 kali 18, 18. 2 kali 9, 18. 3 kali 6, 18. Dah tak ada nombor kat bawah, kita U-turn. Jawapan-jawapan kita perolehlah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18 seperti tadi. Okey, tapi apa tambahan di sini adalah di kalangan jawapan yang kamu terima ni, kamu kena hanya ambil nombor perdana. Adakah 1 perdana? Bukan. Adakah 2 perdana? Ya. Adakah 3 perdana? Tengok tengok di atas kita dah buat tadi. 3 adalah perdana. 6 bukan, 9 bukan, 18 bukan. Okey, kamu boleh cek satu-satu menggunakan kaedah yang cikgu dah ajar kamu tadi. So, jawapan bagi faktor perdana untuk nombor 18 adalah 2 dan 3. Selesai. Okey, ada satu lagi. Katakan dia kata ungkapkan satu nombor. Contoh dia bagi nombor 60. Cikgu buat di sini ya. Tak muat sikit. Okey, ungkapkan. Soalannya, ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Ada 2 cara. Satu cara pembahagian berulang, satu lagi cara pokok faktor. Okey, pembahagian berulang dan pokok faktor. Okey, pertama sekali pembahagian berulang. Pembahagian berulang kamu dah tahu, senang saja. Tadi kita ada 2 atau 3 nombor kan? Sekarang hanya satu nombor dia bagi, satu nombor je kamu ambil. 60 boleh bahagi dengan nombor perdana apa yang paling kecil? 2. Betul. 30. Boleh bahagi dengan berapa? Masih boleh bahagi dengan 2, tapi boleh juga bahagi dengan 3, boleh juga bahagi dengan 5. Cikgu nak ambil besar teruslah 5. Okey, baki dia adalah 6. Sekarang 2 atau 3. Okey. Dah habis. Apakah jawapannya? 2 kali 5 kali 2 kali 3. Itulah jawapan bagi 60. Okey? Faham Dan last kali kita ada dengan menggunakan kaedah pokok faktor. Pokok faktor macam ni. Dia ada cabang. Okey? Kita ambil 60. Kita buat cabang dia. 60. Berapa kali berapa dapat 60? 10 kali 6 katakan. Ni boleh potong lagi. Berapa kali berapa dapat 10? 5 kali 2. Okey. Ini boleh potong lagi. Ini tak boleh potong dah Nombor perdana dah 2 dengan 5, jadi kamu bulatkan. Ini 2 kali 3. Bulatkan. Dah tak boleh potong dah. Jadi 60 sama dengan 5 kali 2 kali 2 kali 3. Sama tak? Ada 5, ada 2, ada 2, ada 3. Sama tak dua-dua jawapan? Sama. Bila dikata ungkapkan nombor, mana-mana nombor dengan menggunakan dalam bentuk pemfaktoran perdana, ada 2 cara lah. Satu, kamu boleh buat pembahagian berulang. Okey, sampai dapat 1. Satu lagi dengan membuat pokok faktor. Okey, sekejap lagi kita tengok semua contoh contoh-contoh soalan. Okey. Sekejap lagi akan menyusul. Sekian. Terima kasih.